Yang Berhormat Senator Puan Haja Fauzia binti Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Silakan Menteri. Tuan Yang Bertuah, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Bertuah, terlebih dahulu izinkan saya merekamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada kerajaan yang telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 6.53 bilion kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC. Jumlah ini merangkumi peruntukan belanjaan mengurus sejumlah ringgit Malaysia 1.67 bilion dan peruntukan pembangunan sejumlah ringgit Malaysia 4.86 bilion. Kementerian juga merekamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan 14 orang ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah NRECC sepanjang perbahasan Rang Undang-Undang Perpekakalan 2023. Saya akan menjawab ke atas perbahasan perbelanjaan hari ini mengikut 8 isu utama seperti berikut. Pertama, sungai. Kedua, bekalan air. Ketiga, bekalan elektrik. Keempat, biodiversiti dan perhutanan. Kelima, tanah. Keenam, sempatan. Ketujuh, perubahan iklim. Dan nombor 8, banjir. Tuan Yang Bertuah, saya akan menjelaskan isu pertama yang dibahaskan, iaitu isu sungai. Yang Berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad mohon kerajaan untuk meneliti isu muara sungai yang cetih di negeri kita sehingga mencecaskan pendapatan para nelayan. Kementerian melalui JPS telah mengenal pasti muara-muara yang cetih di negeri kita untuk menangani masalah tersebut menggunakan peruntukan persekutuan berjumlah ringgit Malaysia 3.7 juta. JPS telah melaksanakan 8 projek pemeliharaan muara sungai berbagai negeri. Semua projek pemeliharaan muara sungai telah siap pada tahun 2022. Meliputi sungai berikut. Pertama, Sungai Pohon Merah, daerah Langkawi. Kedua, Sungai Kupan Padat, daerah Langkawi. Ketiga, Sungai Kuara Tempengau, daerah Kota Setah. Keempat, Sungai Menghulu, daerah Langkawi. Kelima, Sungai Kelim, daerah Langkawi. Keenam, Sungai Terian, daerah Langkawi. Ketujuh, Sungai Kepan, daerah Kupan Pasu. 8, Sungai Kuara Sala, Mukim Sala Kecil, daerah Kota Setah. Tuan Yang Bertuah, seterusnya adalah mengenai isu bekalan air. Yang Berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad mohon penjelasan daripada kerajaan berhubung bajet yang diperuntukkan untuk negeri kita bagi memastikan peratusan NRW dapat dikurangkan. Kerajaan juga dimohon untuk mengemukakan status terkini projek naik taraf 5 loji rawatan air di negeri kita. Tuan Yang Bertuah, untuk maklumat ahli yang berhormat bagi membantu menkurangkan kadar air tidak berhasil NRW di negeri kita, Kementerian telah melaksanakan program pengkurangan NRW kebangsaan bermula daripada RMK ke-11 melibatkan peruntukan keran keseluruhan berjumlah ringgit Malaysia 104.7 juta yang dijangka siap pada akhir 2023. Manakala projek menaik taraf dan membaik pulih 5 loji lawatan air LIA yang diketahui iaitu di Pentan, Belupan, Bukit Selampau, Sungai Limau dan Lubuk Punta Lama dijangka dapat disiapkan secara berperingkat mula tahun 2023 hingga 2025. Pelaksanaan projek-projek ini melibatkan keseluruhan berjumlah ringgit Malaysia 931.6 juta. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zahar bin Ahmad mohon kerajaan mengambil tindakan segera untuk
kantiankan baik air yang pecah yang mencecaskan 70,000 rakyat di daerah Mancun, Perak. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, insiden gangguan bekalan air di daerah Mancun dan Perak Tengah melibatkan lebih 79,000 akaun adalah disebabkan oleh baik air mental besar 1,200 mm dari muka laut ke loji Kebayan putus yang berlaku pada 31 hari bulan Mac 2023 kerana penggerakan tanah akibat hujan lebat. Baik ini telah dibaiki dan pemulihan bekalan air kepada pengguna telah bermula secara berperingkat mula 3 hari bulan April 2023. Bagi pergantian paip-paip lama terdapat 4,770 km paip jenis AC yang sudah melebihi 30 tahun dan perlu diganti secara berperingkat. Lembaga Sungai Perak telah merancang untuk melaksanakan pergantian paip-paip lama termasuk di daerah Mancun dalam plan perniagaan mereka bagi tempoh 2021 hingga 2024 dengan anggaran kos sebanyak ringgit Malaysia 95 juta. Yang berhormat Senator Dato' Hussein bin Awan mencadangkan kerajaan untuk memperkasakan agensi penguatkuasaan bagi meningkatkan lagi pemantauan dan kepatuhan terhadap atas industri perkhidmatan air luar ribuanan bagi memastikan isu pencemaran bekalan air dalam negara dapat diatasi. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat Kementerian serta melaksanakan projek pintaan atas industri perkhidmatan air luar ribuanan atau 655 melibatkan 3 perkara utama. Pertama, bertujuan meningkatkan tempoh hukuman dan kata tentang ke atas tindakan yang berisiko menyebabkan pencemaran kepada mana-mana alur air atau sistem bekalan air dalam hal ini. Pintaan melibatkan peningkatan tentang daripada ringgit Malaysia 100,000 kepada ringgit Malaysia 10 juta. Manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun atau ketua-tuanya sekali. Kedua, melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baharu seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumpahan. Efluen bahan ke dalam mana-mana luaran dan ketiga membolehkan pemegang lesen perkhidmatan air menutup semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah menyebabkan pencemaran air. Pintaan ada 655 kini dalam peringkat semakan dan penelitian Kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Penguat Negara. Pintaan tersebut dijangka dapat dibentangkan dalam mesyuarat Parlimen pada tahun 2024. Tuan Yang Dipertua, diharapkan dengan pintaan ada 655 ini, aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan agensi berkenaan dapat diperkasakan akan mampu mempanteras insiden pencemaran air dari terus membelenggu kita. Malah pada masa yang sama juga langkah pencegahan insiden pencemaran air bukan terletak di bahu kementerian ini dan agensi pelaksanaan semata-mata. Pelibatan dari pihak-pihak kepentingan lain seperti kerajaan negeri dan pihak penguasa tempatan PBT amatlah diharap untuk terus sama melaksanakan tanggungjawab ini secara kolektif. Ini kerana sumber air terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Oleh itu adalah penting bagi kerajaan negeri mengkawal pembangunan kawasan penghampiran sumber air, melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan yang berkesan.
Selain itu, PPT juga hendaklah memainkan peranan mencegah pencemaran ke atas sumber air yang berpunca daripada air pasuhan dari Medan-Serela, rumah penyembelihan, bengkel cucian kereta dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan berkenaan isu berkaitan bekalan elektrik yang dibangkitkan semasa perbahasan. Sedikit mencelah, Yang Berhormat, Datuk Seri. Ada tidak perancangan yang lebih besar dalam mendapatkan ataupun membuat pengumpulan sumber air hujan sebagai satu daripada sumber yang besar negara? Sebab negara kita ni hujan sepanjang tahun dan rainwater harvesting system tu sekarang menjadi satu alternatif yang besar di banyak negara. Terima kasih. Sekarang dalam saya punya setekat ini, dalam saya tangan sini, saya nanti saya boleh berbincang sama saya punya pejabat punya itu pegawai, saya berunding ini hujan punya ini planning ini besar kajian saya akan nanti akan dikajian. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan kedai isu berkaitan bekalan air elektrik yang dibagikan semasa perbahasan. Yang Berhormat Senator Wan Batina binti Wan Yusof mohon kerajaan mempertimbangkan semula pelaksanaan mekanisme belepasan kos-kos tidak seimbang kerana dikhawatiri mengakibatkan berkenaan surcharge tenaga elektrik yang tinggi ke atas loji lawatan air. Tuan Yang di-Pertua, pelarasan tarif elektrik Semenanjung Malaysia, Kulim High Teknologi Park yang Tan Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan adalah menggunakan mekanisme Imbalancing Cost Pass-Through ICPT. Melalui kaedah ini, kos sebenar pahang api dan perencanaan lain bagi tempoh 6 bulan kebelakang akan diselaraskan dalam bentuk surcharge sekiranya berlaku kenaikan harga bahan api atau repat jika berlakunya penurunan harga berbanding unjuran yang ditetapkan. Dalam hal ini, kenaikan kos sebenar pahang api bagi tempoh jumlah hingga Disember 2022 untuk Semenanjung adalah sebanyak ringgit Malaysia 16.16 bilion berdasarkan mekanisme ICPT yang berkuat kuasa. Semua pengguna elektrik tenaga nasional berhad TNP di Semenanjung sepatutnya dikenakan surcharge 27 sen per kilowatt jam terhadap bil elektrik masing-masing bagi tempoh 1 Januari hingga 30 hari bulan Jun 2023. Namun begitu, kerajaan telah bersetuju supaya pengguna bukan domestik dalam kategori voltan sederhana medium voltage NUV dan voltan tinggi high voltage HUV termasuk loji-loji rawatan air dikenakan surcharge pada kadar 20 sen per kilowatt jam. Ini bermakna pengguna bukan domestik dalam kategori NUV dan HUV menikmati subsidi 7 sen per kilowatt jam. Bersamaan ringgit Malaysia 1.93 bilion daripada keseluruhan subsidi ringgit Malaysia 10.76 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023. Pelepasan surcharge ICPT yang tinggi ini tidak dapat dielakkan kerana berlakunya peningkatan mentata kos pahang api di pasaran kerobo. Sepanjang bulan Julai hingga Disember 2022, harga arang batu telah meningkat sebanyak 151% bersamaan ringgit Malaysia 8,655 juta. Manakala harga kes asli juga telah meningkat sebanyak 105%.
atau bersamaan dengan ringgit Malaysia 3,266 juta. Perbanding unjuran yang ditetapkan dalam tempoh kawas selia ketika atau regulatory period. Impak krisis tenaga global yang antaranya disebabkan oleh kenaikan harga bahan api dunia bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, operator air telah diberikan tarif kategori industri sejak tahun 2006 lagi. Berdasarkan aktiviti perniagaan, sepatutnya operator air dikenakan tarif kategori komersial iaitu kata yang lebih tinggi berbanding kata kategori industri yang sedang dinikmati pada ketika ini. Seterusnya, sebarang pengecualian atau penangguhan secas ICPT kepada operator air akan memberi kesan kepada keseimbangan struktur tarif elektrik sedia ada dan mencecaskan pengguna elektrik dalam sektor-sektor lain. Ini seterusnya akan menyebabkan pengguna-pengguna lain terpaksa membayar kata tarif elektrik lebih tinggi atau kos tersebut perlu ditampung oleh kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, oleh yang demikian, kerajaan telah membuat keputusan yang sewajarnya untuk melepaskan sebahagian kos secas ICPT kepada pengguna NUB dan HUB termasuk loji-loji lawatan air bagi tempoh 1 hari bulan Januari hingga 30 hari bulan Jun 2023. Namun begitu, Kementerian sedia maklum akan isu-isu yang dihadapi serta implikasi secas elektrik terdapat operator air ini. Semua perkara ini sedang diperhalusi secara dalam memantapkan sektor air dan sektor tenaga kini telah digabungkan di bawah satu kementerian yang sama iaitu NRECC. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, juga kementerian sedang mengkaji dan mempertimbangkan cadangan berlarasan tarif elektrik secara berdasar di bawah mekanisme ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2023. Dan ini termasuklah pelepasan kata secas yang sesuai kepada semua pengguna elektrik di Semenanjung termasuk loji-loji lawatan air. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan berkenaan isu biodiversity dan perhutanan. Yang berhormat Senator Dato' Ajis bin Siding memohon kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan memintakan hidupan liar yang telah mengganggu penempatan orang asli seperti gajah dan harimau pulang ke tempat yang lebih selamat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian mengambil perhatian keselamatan komuniti orang asli dan antara tindakan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan adalah pertama, melaksanakan program pemantauan dan penguatkuasaan yang berterusan di lokasi aduan konflik dalam tempoh tertentu sehingga keadaan konflik menjadi stabil. Kedua, memasang perangkat berdasarkan tahap keseriusan aduan dan kekerapan berkeliaran di kawasan konflik berkaitan. Ketiga, melaksanakan program kesetaraan awam untuk memberi pentetahan dan khidmat nasihat kepada masyarakat orang asli terhadap kepentingan melindungi harimau Malaya dan teknik melindungi diri mereka daripada berlakunya konflik manusia harimau. Dan keempat, melaksanakan tindakan akhir dengan menembak mati harimau yang mendatangkan kecederaan atau kematian terhadap orang awam. Jabatan Perkhidmatan telah menjalankan aktiviti permintaan gajah sejak tahun 1974 yang merekodkan sebanyak 1,095 ekor gajah telah dipintakan
bukan dari kawasan konflik sehingga tahun 2022. Pada tahun 2023, sepanjag 2 ekor gajah liar telah dipindahkan dari Datuk Seri kampung Speaker, minta celah sikit. Terima kasih Datuk Seri Timbalan. Terima kasih Yang Timbalan Menteri yang begitu komited bagi menjawab semua persoalan yang timbulkan oleh Yang Hormat Senator. Cuma saya nak membawa, saya ingin bertanya dan juga mendapat penjelasan daripada Yang Hormat Timbalan Menteri soal air. Air ini saya tanya dua tempat. Yang pertama, saya bawa usul air Manjung, 79,000 kependudukan yang masih lagi sampai hari ini Yang Hormat Timbalan Menteri, mereka masih lagi membawa timba keluar untuk mendapatkan air daripada lembaga air Perak. Yang air dengan elektrik dua benda yang berbeza. Kalau tak ada air lagi masalah daripada tak ada elektrik. Tapi masih berlaku di Mandal Maritim di Manjung yang mana bakalan air sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya minta Yang Hormat Timbalan Menteri agar benda ini dikejankan supaya dalam bulan Ramadan yang mulia ini semua penduduk, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apapun mendapat air, kesempurnaan air. Kerana ini adalah bandar maritim, bandar antara yang terbaik di negeri Perak. Dan untuk pengetahuan Yang Hormat Timbalan Menteri, Manjung adalah sikit kecil je daripada negeri Perlis. Nombor 1, jadi saya pohon Menteri mengarahkan supaya dapat disegerakanlah. Ini tak boleh buat sikit demi sikit. Ini air, ini soal air. Orang boleh marah. Yang kedua, kerajaan ini kerajaan madani. Jadi kita madanikan air tersebut. Yang kedua, saya ingin bertanya Yang Hormat Menteri, saya bercakap dalam perbahasan belanjawan, ialah Sungai Beruas. Sungai Beruas menjadi punca banjir kepada beberapa kampung dalam Parlimen Beruas. Benda ni tak ada jawapan saya tengok. Dan ianya bukan berlaku sehari 2 hari. Telah berlaku hampir 10 tahun. Yang masalahnya satu kampung tu, saya spesifik. Satu kampung tu namanya Kampung Padang Serai. Bila hujan 2 jam saja air naik. Bila air naik, air itu jadi air temenung Yang Hormat Timbalan Menteri. Temenung ni bahaya. Bila lori jalan, air ni akan masuk rumah mereka. Setiap kali itulah berlaku. 10 tahun dah. JPS mari tengok tak jadi. Tengok tak jadi. Jadi kali ni, kebetulan saya ada di Dewan Yang Mulia ini, saya berharap Kementerian Yang Hormat Timbalan Menteri dapat mengambil tindakan yang sangat-sangat segera kepada rakyat yang memerlukan perhatian daripada kerajaan madani ini. Terima kasih, Yang Hormat Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Tadi soalan satu, tadi itu ya ini nanti belakang sini pun ada ini, ada isu-isu, ada nanti ada dibentangkan ini, atas nanti ada menjelaskan. Tapi dapat sampai itu ada masa seperti tidak cukup. Kalau yang ini masa yang tidak cukup, minta yang Tuan Yang Di-Pertua, saya nanti kasih jawapan bertulis, bolehkah? Boleh. Supaya tidak dapat habis. Saya lagi ada 14 kertas tidak dapat habis. Meminta sama itu Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Dan saya semput, sorry ya. Tadi dekat 2 ekor gajah liar telah dipindahkan dari kampung Semui Lama dan kampung Simpang Kening ke Taman Negara Terengganu. Program pemindahan gajah dilaksanakan mengikut keperluan semasa dan pemantauan serta pengurusan konflik dijalankan dari masa ke semasa. Yang Berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad mohon kerajaan untuk menilai semula jumlah pempasan kepada kerajaan negeri bagi pekekalan hutan Simpang Hulu Muda kita supaya nilai pempasan pekekalan hutan ini ditingkatkan kepada ringgit Malaysia 100 juta. Tuan Yang Di-Pertua, pada masa ini tiada tasa berhubung pempasan kepada kerajaan negeri bagi mengekalkan hutan simpanan kekal HSK. Pemberian pempasan yang bersifat ganti rugi perlu mengambil kira banyak aspek termasuk keupayaan fiskal negara.
Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Achar Ahmad, isu air di itu Mancung statusnya pemelihara bekalan air di Mancung dijangka boleh sepenuhnya pada 1 ini 8 hari kurang April 2023. Setakat jam 12 tengah hari ini pemulihan di Mancung adalah 70% untuk sejumlah 66,251 akaun pengguna. Yang Berhormat. Terima kasih. Menteri, saya rasa penyelesaian itu bagus, air di Manjung tu. Tetapi rumah PAM tu lama sangat. Kita tak boleh harap yang itu kalau dia kolaps, bukan bangunannya kolaps, tanah tepi pun kolaps, yang ini yang menyebabkan masalah hari ini akan berulang. Jadi minta tolong masukkan di dalam mana-mana perancangan segera untuk membuat rumah PAM baru. Boleh, terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya nanti berbincang sama itu mengatasi hal ini. Sama terima kasih itu Yang Berhormat. Sama saya punya pegawai jabatan saya. Nanti saya kasih mengatasi hal ini. Terima kasih. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, NRCC telah menyediakan insentif Yang Berhormat boleh gulung. bagi gulung. Ya. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, setakat ini sajalah penjelasan dari tempat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan. Saya berharap daripada penjelasan tersebut ia telah dapat menjawab persoalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan NRCC. Kementerian akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Saya memberi jaminan bahawa mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh saya pada kali ini akan diambil catatan untuk tindakan susulan. Sekian, terima kasih Tuan Ibu Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Wang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya